Assalamualaikum guys. Macam biasa kembali lagi bersama Fir Afandi dan Marzella Sigai dalam Borak Tesi Heng from home. Kita masih lagi work from home to home. Dan masih menyahut seruan kerajaan untuk bekerja dari rumah. Sama-sama kita untuk mengurangkan kes positif COVID-19 yang di luar tu, yang tengah mengganas time tu, Marzella Sigai. Okay, apa khabar Marzella Sigai? Wah, cantik lah. Khabar baik, Fir. Mentang-mentang dah get ready dah sebab malam nanti kan nak minum air pengayu. Dah siap dah cantik-cantik. Walaupun tak ada pernah keluar mana-mana, kita bersiap dalam rumah lah. So kita ada vibe tu. Ini kira macam terus tak mandi lah ni, bersiap ni. Betul tu. So nanti kan malam-malam nanti kan kita nak minum air pengayu kan. Kotor juga nak mandi lagi malam nanti. Mandilah dulu sebelum makan-makan dengan suami. Engkau ni aduh. Kalau aku jadi suami kau, kalau aku jadi suami kau, aku dah tentu dah. Okay, guys. Macam biasa, 45 minit kita bersiaran daripada TVS, saluran 122 Astro dan MyTV. Dan of course, tetamu kita hari ini, kita akan bawa masuk seorang figura industri muzik Dayak yang memang betul-betul power. Kita akan bersama dengan Melissa Francis. Betul tu. Tetapi sebelumnya, kita macam biasa nak kongsikan berita-berita viral kepada seluruh penonton-penonton TVS. Right, apa cerita Marzella? Cerita viral yang pertama mengenai satu orang perempuan ni, wanita ni dia tuduh kawan dia cuba nak santau dia. Sebab dia ada menemui sesuatu dalam makanan. So kita nak tengok dululah apa benda yang dia hantar tu sampai kawan dia cakap kawan dia santau dia. Pull it closer to me. Oh, I was there, but now you're changing my mind. My heart is there. It's for yourself. Itu sebunyut kan? Sebunjut. Aku rasa rempah dia, Allah. Aku rasa kawan dia ni tak pernah masak. Mungkinlah. So dia tak tahu kewujudan benda tu. Okey, sebab sup bunjut punya rempah yang dalam ikatan benang macam tu, sekarang dah tak pakai sangat dah Marzella sebenarnya. Ya ke? Aku masih pakai sup bunjut. Tak, kebanyakan orang. So kan sekarang ni dah ada macam inovasi yang lain. Mungkin secukup rasa ke, mungkin letak macam ni. Serbuk pun ada. So sekarang ni itulah. Kalau zaman kita dulu memang ramai mak-mak kita masih pakai macam ni. Alright, tak apa. Mungkin lah, Fir. Itu salah betul. Aduh. Okey, cerita seterusnya Marzella Sigai. Cerita seterusnya, berita viral yang kedua. Kau jenis yang rajin menabung tak? Aku aku macam ni. Aku simple. Setiap kali aku nampak RM5 dalam wallet aku akan asingkan letak dalam satu tempat. Dan setiap kali ada duit shilling dekat dalam poket aku akan letak dekat dalam satu tabung. Walaupun duit shilling tu dalam poket aku dalam RM1 ke hanya 10 sen sahaja satu biji tu je ke satu keping tu je, aku akan letak juga dekat dalam tabung aku. Aku jenis yang duit shilling memang aku akan simpan dan duit note RM5 memang aku akan simpan. Itu aku. Sampai sekarang ke kau menyimpan, menabung? Ya, sampai sekarang. Aku pernah beli kipas menggunakan duit shilling. Tak apalah, jadi duit tu daripada duit yang halal. Betul. Tak kisah ada shilling ke apa ke. So aku ni bukan jenis yang rajin menabung. Kalau kau ada duit. Tapi yang ni berlainan kisah dia dengan seorang lelaki dekat Jepun. Dia telah mendermakan duit dia kepada orang yang memerlukan bernilai 60 juta yen. Bernilai kalau ditukar ke dalam duit Malaysia iaitu bernilai RM2,285,065 ke perbandaran tempat tinggal dia. Bagus. Sanggup tak? Berjuta kot. Tapi 2 juta yen tu dia tak ada 2 juta ringgit duit kita. 60 juta yen bersamaan 2 juta 285,065 ringgit. Itu satu sikap yang terpuji lah. Kadang kita manusia ni Marzella, kita tak payah cakap duit tabung lah. Kita ternampak duit RM10 dekat atas jalan pun kita dah kabur. Kita dah macam jadi mati duitan dah. Kita yang akan ambil. Apatah lagi duit tabung untuk kita nak bagi orang. Tapi inilah
siapa orang sikap macam ni, sikap yang bagus lah. Tak semua orang ada hati yang semurni ni lah sebenarnya. Betul tu. Oh, kalau aku 2 juta tu aku dah beli ni. Ya. Aku dah beli private jet. Yelah, mungkin dia nak menolongkan kawasan Yelah. tempat dia tinggal. Betul. Dia ni lagi-lagi Betul ni musim pandemik COVID-19, Fir. Betul lah tu, Mazalah Sigai. Okay. Next up. Next, ni aku nak tanya kau. Kau sejenis suka pakai suajin tak? Suka? Kau sanggup tak kalau kau punya suajin tu, kau beli design dia, seolah-olah design tu, kau seolah-olah kau kencing dekat dalam seluar. Kau sanggup tak pakai? Oh, aku ada terbaca lah benda ni. Weh, itu aku takkan lah. Aku tahu benda ni tengah viral sekarang ni dekat US kan. Dekat London. Dekat London, Iaitu UK, Wet UK, Pants. Dekat London iaitu pants daripada Wet Pants Denim. Harga pants tu kalau ditukar kat duit Malaysia harga dia RM300. Wah, ini memang trend Sanggup kau nak beli RM300 nak beli suajin yang ada design seolah-olah kau kencing dalam seluar. Terus kau kencing betul-betul kan? Betul. Tak nak lah. Dia macam membuka aib kita sendirilah kalau kita nak pergi mana-mana betul kan. Tu. Kalau orang ingat nanti kalau kita ni macam macam budak-budak kan. Tapi itulah kadang fashion ni kadang melampaui batas. Dia tak kisah sebenarnya fashion ni, tapi kita sebagai manusia kena pandai-pandai lah memilih fashion tu. Sama ada kena betul. tak. Ada benda yang kita boleh follow, ada benda yang kita rasa macam fikir logik lah. Sebab apa? Kita ni orang timur. Orang timur ni kita penuh dengan adab budaya. Lion pula lain. Kau jadi lain pula. Okey lah. Kita berehat dulu lah. Berbelit lidah aku. Okey, lepas ni kita akan kembali. Of course dalam Borak Teh Peng. Kembali lagi dalam Borak Teh Peng bersama Zel dan Fir yang bersiaran dari rumah ke rumah untuk anda. Kepada para penonton yang terlepas episod, dekat mana diorang boleh tengok balik episod ni, Fir? Dekat YouTube lah. Korang boleh stream dekat YouTube. Dekat situ korang type je Borak Teh Peng. InsyaAllah. Daripada first episode pun korang boleh jumpa balik tau. Kalau korang rajin swipe bawah. Okay. Swipe. Jom kita nak teruskan dengan cerita seterusnya Marzela Sigai. Cerita viral yang seterusnya. Kau tahu lah budak-budak sampai ke besar pun suka nak merajuk dengan mak bapak. Macam kau pernah tak ada experience merajuk dengan parents kau sampai ke satu tahap kira kau merajuk teruk lah? Tak adalah aku nak merajuk dengan parents aku. Aku kecil-kecil, faham. Tak pernah. Tak lah, aku jenis faham lah parents aku. Macam mana? Sepatutnya dalam keadaan usia sekarang ni, parents yang sepatutnya merajukkan kita, bukan kita merajukkan parents. Betul. Waktu kau kecil pun? Kalau kecil adalah. Kalau mak bapak aku tak belikan mainan, macam merajuk lah. Kita nak attention kan. Itulah Mazila. Betul tu, Fir. Yang ni cerita dia, aku tak tahu nak cakap dahsyat ke tak, dia punya merajuk tu daripada umur dia 14 sampai umur dia 20 tahun dekat span. Budak ni, gara-gara dia merajuk dengan mak bapak dia, dia dah membina gua kecil kat belakang rumah dia. Siap ada wifi, tempat tidur. Dia gali-gali pada umur dia 14 tahun. Siapa yang belikan ni wifi apa semua? Ini yang aku pelik. Tak ke mak wifi bapak dia sendiri? Tak ke mak bapak dia yang akan bayarkan wifi dia? Itulah, Fir. Merajuk ni, tu eja lah kecil-kecil nak merajuk macam ni. Dia punya marah tu sampai dia boleh gali belakang rumah dia. Gila tak gila. Teruk lah. Okay, kita move on kepada cerita seterusnya. Yang ni, seorang perempuan ni, dia penghibur jalanan. Biasalah kalau kau jadi penghibur jalanan, kau mesti nak ada effort supaya kau boleh tarik perhatian para penonton atau siapa-siapa yang lalu ke tepi jalan nak tengok kau menyanyi kan. Betul. So perempuan ni tadi dia ada buat satu gimmick yang membuatkan orang tertarik dengan dia. Gimmick ke gimmick? Gimmick. Kita tengoklah gimmick.
阳的雅鲁藏布，月亮的日可测。太阳的雅鲁藏布，月亮的日可测。思念的唐古拉山后，太阳的雅鲁藏布，月亮的日可测。Syat Tapi benda-benda macam ni aku pernah nampak dekat waterfront Kuching. Aku tak berkesempatan lah nak tengok, tapi kira aku pun hairan macam mana perempuan tu boleh duduk macam tu. Itu kadang apa tu magic. Tak magic pun ada ilmu lah tu, ada pendamping. Tapi yang pasti dia berjaya menarik perhatian para penonton dekat situ lah yang tengok dia menyanyi. Itulah. Okey. Alright, cerita kita seterusnya. Move on pada cerita seterusnya. Kalau before ni orang yang panjang umur dekat Jepun sebab dia mengamalkan duduk selalu. Yang ni dekat Australia, lelaki yang berusia 111 tahun. Dia menjadi lelaki paling tertua dekat negara tu gara-gara dia makan otak ayam. Uish, macam mana tu? Aku tak pernah tak terfikir macam ni. Kau pernah makan otak ayam ke? Tak pernah. Tapi aku pernah dengar lah otak lembu ataupun kambing ada orang pernah makan. Dekat certain negara lah. Tapi itulah, yalah untuk kita nak buat macam tu macam tak tahu lah. Kalau aku tak lah. Kembang tekak aku. Aku sama juga, aku belum tak berani lah nak makan. Tapi yelah, lelaki tu bernama Dexter Kruger. Dia mengamalkan makan otak ayam. Sampaikan ada kajian yang mengatakan Dexter Kruger ni antara warga emas yang memiliki ingatan yang kuat berbanding orang yang lain. Tapi itulah, setiap orang ada cara pemakanan dia yang diorang percaya. Mungkin tu cara yang dia percaya. Betul lah tu. Okay. Alright, kita berhentikan kita punya cerita kat sini Alright, lepas ni kita akan berehat, tapi kita sekembalinya nanti akan bersama dengan tetamu kita, of course, our one and only Melissa Francis. Okay guys, so kita berehat sekejap, lepas ni kita akan kembali borak Teh Si Peng. Guys, kembali lagi dalam Borak Teh Si Peng. Yes. Tok boleh katakan sebagai gawai If lah. Sebab apa? Esok gawai akan disambut di seluruh Sarawak. Kemeriahan bahang dah kian terasa. Mazela Sigai pun dah start macam si betul kelakar. Yalah, mungkin parti sampai pagi. Yalah. Taklah, aku selalu minum air pengayu. Pakai apa ni semangat. Okay. Aku dah start awal tadi. Mazela, rasanya untuk gawai tu, mun kita nak jemput figura berbangsa Iban lah, especially yang mewakili kaum Dayak, rasanya Melissa Francis adalah orang yang paling kira antara yang layak untuk bersama kita. Betul tu, Fir. So, dia banyak peminat. Kita nak jemput dia. Yes, kita ingin mempersilakan Melissa Francis. Cukup tiga tubuh tinggi kau bersai. Anang-anang, anang memang tambay. Madah diri udah bisa ambai. Akai-akai, akan siga namai. Sigi mentas, mana berangai. Anang-anang, anang memang tambay. Dekamai, indu darahnya pulai. Akai-akai, anang hai Mel. Bagaimana? Hai Kak Mel. Alhamdulillah. Bagus. Mana nama berita mana? Nuan mana? Mana? Dah preparation untuk minum air pengayu dah malam tu. Ya, sedia-sedialah kita buat gelas Kediri pasal video call. Okay, Mazela? Betul tu. Untuk pengetahuan penonton Borak Teh Si Peng,
Mazela Sigai tu adalah adik ipar kepada Melissa Francis. Memang kita tahu lah. Nah, ada ipar dia nak interview kakak ipar tak. Tapi apa yang sikap terpujinya dua tu, walaupun berkeluarga tetapi tetap berjauhan. Walaupun sikit kucing, sikit semarahan, tetapi nya dua tetap juga meraihkan gawai di tempat yang berasingan. Ikut SOP ialah antara apa kata orang kami nak respect lah untuk orang tu. Bagus lah. Yalah, gawai norma baru. Ya, gawai norma baru. Saya dapat peluk-peluk. Saya dapat peluk siapa, Abang? Selalu okay. Apa ya? Mun bukan COVID, saya dah COVID-19, Melissa Francis selalu peluk siapa dalam gawai selain daripada keluarga? Baik. Masalah Henry. Yang ada dekat Malaysia situ dah. Oh. Sure ada peluk-peluk orang lain lah. Betul. Amun peminat pun minat kita semua kami boleh kami peluk kita. Peluk. Kini tu ni pagi. Betul. Hai bye bye boleh je. tak? Apa ya? Mun kami nak peluk boleh lah sebagai peminat. Siapalah kita contoh je. Ya. Mel tu memang seorang yang apa kata orang masuk air juga, Melissa Francis tu. Walaupun boleh lah. Betul. Okay, so Melissa Francis memang dikenali lah. Bukan aja dikenali daripada apa kata orang scene music industri Iban ataupun Dayak. Tapi kebanyakan orang Melayu Sarawak memang mengenali Melissa Francis. Itu adalah benda yang jujur. Betul so, tu. Antara nama yang besar dekat Sarawak. So, okay, Melissa Francis bercerita pasal, kita cerita pasal muzik lah. Okay, so sini hala tuju sekarang tu. Maklum lah dah pandemik COVID-19 tu, and then dengan ya sepatutnya mun isok gawai time tu memang dah mungkin banyak jemputan dah Melissa Francis time tu. Okay, sini hala tuju, especially muzik Sarawak, muzik Dayak, muzik Iban sekarang tu. Sepanjang pandemik COVID-19 tu. Okey, apa yang dari pandangan Melissa Francis, Melissa Nangga ramai kawan-kawan artis yang kiranya hilang mata pencarian yang full time sebagai artis. So itulah yang sangat-sangat membuatkan terkesan. Tapi Melissa tengok rakan-rakan artis, Melissa sendiri cuba cari alternatif lain selain menyanyi. Kita orang buat bisnes online, so kita orang cari kerja part time. So benda-benda macam tu yang boleh cover kita orang sepanjang kita orang tak ada show. Dan sepatutnya tahun ni Melissa, Harry Francis ada keluar lagu gawai yang terbaru. Muzik dah buat, kalau tak salah on buat lirik tu Harry pula kena quarantine, so Melissa pun tak dapat masuk studio. Tak dapat. Rasa sedih lah sebab hajat untuk buat lagu gawai tu tak tercapai. Tapi kita tengoklah kalau Harry dah habis quarantine, keadaannya okey, so kita boleh record lagu tu, gawai kan sebulan sampai gila tingkat. Boleh je kita orang mainkan lagu gawai tu. Betul. Sekarang tu apa yang penting sebenarnya kesihatan, keselamatan ahli keluarga masing-masing lah sebenarnya. Sebab dalam zaman pandemik COVID-19 tu, ni antara 3 ada yang akan sangkut mun kita si mengikut apa kata orang perintah. Mun si terjangkit, kena compound ataupun kena kecam. 3 yang memang pasti mun kita melanggar apa-apa jenis ya. Okay? So memang bagus lah. Tapi yalah sedih juga lah. Walaupun apa kata orang, yalah dah bergelar seorang penyanyi, penghibur, tetapi dalam pandemik tu terpaksa mula kerja lain. Tapi ia adalah alternatif yang bagus sebenarnya daripada penggiat-penggiat tanah air Iban tu di Sarawak, especially untuk kaum Dayak pun industri tu. Jangan berharap dengan kerjaan, okey? So bercerita lagi pasal bisnes, macam Melissa Francis pun kita tahu memang seorang businesswoman. Okey. So macam ni keadaan bisnes Mel time tu. Okey Mel? And then mungkin Kak Mel boleh ceritakan kalau Kak Mel ada produk baru. Betul. Betul. Okey. Okey, sekarang ni
Melissa lebih fokus kepada bisnes yang ada. Macam Celebrity Bistro, kita orang terpaksa tutup 17 Mei kalau tak silap hari tu sebab tak boleh dine in. So tempat yang relax macam tu, dia boleh buka sebenarnya tapi tak ada pula orang yang nak bawa air cola ke air green tea bawa balik. Tak ada macam tu kan, bagus orang pergi dekat kedai runcit. So kita orang rehatkan dulu Celebrity Bistro, kita tutup. Lepas tu kita buka salon. Dia beroperasi seperti biasa tetapi seminggu sebelum gawai kita orang dah tak boleh ambil lagi orang nak buat rambut. Dia cuma boleh potong rambut je. Tu yang SOP terbaru lah. So nak tak nak tu kita kena ikut juga. So yang paling tak ada halangan buat masa ni kita orang boleh buat bila-bila masa kita nak adalah produk Melissa Francis. Sebab Melissa Francis dia ada produk macam wangi, serum, toner dan pencuci muka. Dia macam kira skincare. So yang baru-baru ni Melissa keluarkan lotion. So benda-benda ni lah yang dapat menampung Melissa punya finance. Sebab Melissa sekarang ni tengah cari master stokis, agent. Kita dah ada ramai agent. So siapa-siapa nak jadi agent ataupun nak jadi dropship, kita buka yuran tak sampai beribu, hanya berapa ratus dia untuk membantu siapa-siapa yang betul-betul nak cari pocket money. Kalau nak jadi kita punya dropship tu, kita orang buka yuran 50 ke kalau tak RM150. Lepas tu yang jadi agent 250. Okey, kalau nak lagi untung besar, ni Melissa cerita sikit pasal bisnes dia. Boleh. Diorang nak untung banyak lagi, so diorang boleh jadi master stokis. Master stokis kita buka harga RM5,000. So RM5,000 dia akan bagi you barang. Dalam RM5,000 ni master stokis dia untung 40% dan founder untung 50%. Kalau dia agent dia untung 20% saja. Stokis 30%. So kalau kita betul-betul ada duit, kita boleh jadi master stokis. Sebab dia kira macam hampir-hampir dia jadi share partner tau. Kan? Sebab founder 60% dan master stokis 40%. So syukur sekarang ni Melissa ada 2 orang master stokis. So 2 orang dah buka cabang, cari agent bawah 2 orang. Tu yang menyumbangkan kerja Melissa Francis. Oh, kira Melissa Francis sekarang tu membuka peluang pekerjaan lah untuk orang di zaman COVID-19 lah. Bagus lah. Betul lah. Ramai yang nak kerja kat salon tapi kadang-kadang pekerja kita macam dah cukup kan. So ramai yang kadang-kadang teks Melissa cakap, Kak Mel macam mana nak cari duit sebab saya ni saya cakap macam ni. Dia kata kalau ada yuran mungkin saya tak dapat. Dia kata Melissa cakap macam ni, kamu boleh je ambil brochure, kamu boleh ambil iklan. So kamu iklankan dulu, lepas orang bank in dekat kamu terus bank in dekat Kak Melissa. So benda tu Kak Melissa terus bagi. Kita bukan kejam sebenarnya, tapi kalau orang jadi dropship ataupun agent tanpa yuran, takut orang akan main-main. So orang tak ada rasa komitmen. Bila ada komitmen, mereka akan nampak untung. Bila dah nampak untung, mereka akan semangat untuk terus cari rezeki lah. Okay. So yang message Melissa minta kerja, jangan yang ada message Melissa minta jadi boyfriend. Susah tu Melissa Francis. Kalau ada macam tu, susah. Cakap Mel pun bagi 3 mungkin. Dapat di Okey. Lepas tu Melissa, kita akan bercerita lebih lanjut lagi mengenai dengan gawai, mengenai dengan career, mungkin ada perancangan baru untuk selepas tu selain berlagu gawai lepas tu kita akan kembali bersama dengan Melissa Francis. Kita nak berehat sekejap guys. Borak Bang. Guys, masih lagi kita bersama dengan Melissa Francis dalam Borak Teh Peng. Bersama dengan Isok Gawai. Of course, kita memang rasanya Melissa Francis tu antara yang layak lah
untuk kita jemput, untuk kita lepak borak bersama dengan kami dan Mazela Sigai. Okey, so Melissa Francis, memandangkan esok gawai lah. So bayangkan untuk bukan pandemik COVID-19, selalunya apa yang Melissa Francis akan pola? Daripada buka ajak mata sampai tutup mata. Sehari sebelum gawai. Okey. Hari sebelum gawai kami akan bincang dengan family, dengan mak, bapa dan adik-beradik apa kita nak makan, apa kita nak buat masakan untuk esok. So kita orang akan sama-sama siapa ambil tender beli air, pergi beli air. Siapa ambil tender memasak, belilah barang-barang memasak. So siapa yang tender untuk dekor, diorang akan beli barang-barang untuk dekor. So adik-beradik ramai, adik-beradik semua lelaki. So senang kita bagi bahagikan tugas. Tapi untuk segmen memasak, buat kek, buat biskut, memang Nisa dengan Mak Misa ataupun kalau Mazela ada, kita orang tiga. Mazela memang tukang buka bawang, buka halia. Tolong yang kat belakang-belakang je, belakang tabir. Makan bawang. Main chef dia adalah Kak Mel lah. Kak Mel ni dia pandai masak, Fir. Dia masak makanan sedap-sedap. Waktu kuarantin tadi pun Kak Mel hantar makanan tau untuk Zel dengan Harry. Untuk namanya bodek, Mel. Namanya bukan bodek tapi kau pernah makan kan. Dulu Kak Mel dia ada Mazela nak pandai nak minta apa-apa. Tapi ya Harry dia cakap, kakak, boleh tak kalau masak, sebab saya nak masakan yang home cook, masakan panas, dah boring, dah makan tapau, semua dia kata, boy, betul lahnya adik aku ni. Tapi paling sedih kena letak barang-barang makan, macam tu je bagi, tapi tak boleh peluk, tak boleh buat apa-apa. Suatu yang buatkan hati sendiri rasa macam sedih sangat. Kenapa sebelum ni kita gawai, kita tak menghargai. Kadang-kadang kita tak menghargai sebab apa? Betul. Malas balik kampung sebab panas lah, malas lah nak ni, sebab nak privacy lah. So sekarang Tuhan bagi peluang kau privacy lah kau betul-betul. So benda-benda ni mengajar kita menghargai saudara mara, family, tu yang saya rasa Melissa rasa sebab sedih. Sebab Mak Melissa sebelum ni dia buat semprit lah, dia buat biskut, kacang semua. Tiba-tiba dia call, dia kata, Cha, ada pula yang kita Cha, maksudnya Cha, tak baliklah korang ni kan parents dengan anak bisa dekat miri. Sebabnya kalau tak ada COVID ni, memang Harry, Mazela dengan saya sendiri, kita orang mungkin driving lah balik dari Kuching balik ke Miri. Kita orang selalu buat macam tu. Kita orang memang driving dari Kuching ke Miri every year sebenarnya. Road trip lah. So kalau betul tu. Sebab kalau pakai kapal terbang, kita orang tak boleh bawa barang banyak-banyak. Lepas tu kita macam terpaksa ikut time kapal terbang semua. Tapi kalau pakai kereta ni, suka tingkau lah. Kau nak balik awal sikit ke, kau nak balik lewat ke. Yalah, betul. Betul. Rindu lah. Rindu lah momen-momen yang lepas. Tapi sekarang kan kita ada pandemik COVID-19. Banyak benda terhad lah. So kita nak melandaikan kes COVID-19 ni. Okey, contoh dalam tahun untuk lah Melissa. Untuk daripada segi career music lah. Kembali pada career music. Melissa rasa akan ada lagu baru kah ataupun buah tangan baru daripada Melissa Francis selain Berlu Gawai tadi? Ada rasa-rasanya? Ada, ada. Dah ada. Mazela tahu, so dia tahu. Beberapa lagu yang Melissa dah sedia music. Cuma itulah kekangan masa nak masuk studio. Sebab masuk studio pun walaupun studio sendiri iaitu Francis 5 Studio, itu kita punya studio, lepas tu kita orang punya syarikat pengedar adalah Platinum World Network Sdn Bhd. Jadi itu yang Melissa kata, walaupun this is macam family business, tapi kita kena ada disiplin sebab walaupun Melissa dengan Harry adik-beradik, tapi Harry dia tetap utamakan dia punya customer. Siapa yang didahulukan, siapa yang akhir-akhirkan. Sebab Melissa ni dia rasa kakak dia, so saya boleh bersabar lah. Boleh bersabar. Kakak lagi. So kita bagi peluang dengan artis-artis yang nak recording dekat under
Platinum Network Berhad dan Rockstar Studio. So kalau tak ada apa-apa halangan, memang nak keluar album solo ataupun satu album dalam bentuk VCD karaoke. So Iban ni dia suka simpan koleksi VCD tau. Dia kalau yang nangga di YouTube ajaknya si Posati. Dia mesti mau ada CD, ada San Melissa Francis, so benda-benda yang tidaknya akan simpan. Sentimental value yang tinggi lah. Betul, tapi lagi pun Sentimental value benda macam yang lebih tinggi. Ya, betul. Lagipun Fir, sebab rumah dekat rumah panjang kan Fir. Diorang ni tak ada internet sangat. So diorang bergantung, diorang nak pakai VCD lebih memudahkan lah. Betul. And then Kak Mel, mungkin Kak Mel ada rancangan gawai di TVS yang mungkin Kak Mel nak bagi tahu dekat para penonton. Apa rancangan program dengan TVS. Okey. Yang harap kami ingat semua ya. Okey, pertama sekali adalah jom borak Tesi Peng kata namanya. Borak Tesi Peng. Borak Tesi Peng. Borak Tesi Peng. Kita akan bersiaran hari ni lah kan. 31 betul. hari bulan. So yang lainnya gawai special bersama Melissa Francis, Mun Sisi Ilau, Kak Mel, satu hari bulan jam 8.50. 8.15 ke 8.30. 8 suku. Oh, pagi. esok lah. Esok. Pagi lah. Bangun pagi-pagi terus tengok Melissa Francis. Esok dengar kepada penonton. Pagi-pagi kita nak joget dah. Basic show Melissa Francis pagi lah. Okey, lepas ni si Gigi dengan Osha punya program sampai bulan juga esok pukul 1.15. Sama juga dekat S22 My TV. So esok kena tengok Melissa pakai baju yang berlainan, makeup yang berlainan, dia lain-lain dia punya. Yang pukul 8 pagi tu 8.15 tu kita cerita benda lain. So dengan Osha pun kita cerita benda lain. Dia tak sama. Betul. Okey, sebelum kita berakhirlah Melissa Francis, kita nak buka peluang Melissa Francis untuk memberi ucapan penghargaan kepada peminat, untuk menyampaikan ucapan selamat hari gawai kepada peminat, penyokong, family yang jauh berdiri. This is your time. You can speak in Iban, no problem. Boleh ha? Boleh. Lagi bagus. Lagi mana? Okey. Hai anak Mama Rodriguez Keriwan. Tahun tu Mama Adele Pulai. Mama satu. Tahun kedua dah Mama Adele Pulai bergawai dengan GGS, dengan Yaki, dengan ini. Hai Mak, hai Abah. Hai barunya adikku Frankie, Ricky, Harry, dengan adik iparku Mazela, adikku Doni Maga. Walaupun Melissa dekat dengan Harry dengan Mazela, pun tak dapat nak celebrate dengan Mazela dan Harry. So itu yang buat Melissa sebab story Melissa tak dapat tahan. So harap kita semua ya, peminat Melissa Francis juga sama hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai, tapi tahun ni kita tak boleh ngabang. Tahun tu kita dulu ngabang. So paling mana kita diobat rumah diri empu, jaga pengerai, jaga pemersih diri empu, jauhkan diri dari bergulung orang mayuah. Paling penting anak bergulung orang mayuah. Nanti ngirup anak kongsi satu gelas, walaupun family. Lepas kita nak nemu zaman COVID tu makin ngerkai, so nanti kita ikak menang, nanti kita ikak dijauhkan daripada terkena mana COVID tu, kita mesti jaga diri. Nyaklah maksud aku, stay safe, kita jaga kita mesti menang. So sekali lagi, selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat Hari Gawai kakak. Thank you. Kita ucapkan kepada Melissa Francis. Dan kita doakan semoga Melissa Francis sukses lah dalam apa juga kejayaan yang akan ditempa lepas tu, dan juga kita harapkan semoga kita semua tu boleh sama juga kepada Fir, kepada Mazela, semoga terus berjaya, semoga terus dijauhkan dari COVID-19. Alright, okay. So guys, kesempatan tu kami dan Mazela Sigai ingin nak mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua penonton-penonton TVS yang menyambut gawai esok hari, kepada semua geng-geng
berbangsa Iban Bidayuh dan daripada suku kaum Dayak sekalipun. Ya. Selamat Hari Gawai, Betul. guys. Okey, ingat kita masih belum menang. Okey, terus Betul tu, patuh Fik. And pada then jangan SOP. lupa untuk tengok Borak Teh Peng edisi Gawai juga pagi esok. Pukul 2. Alright, Pukul okay, so 2.15. pukul 2 petang. Okay, so kita nak ciao dulu. Kita akan jumpa lagi esok hari, guys. Bye-bye. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai Gawai.